Terima kasih Datuk Yang Ketua. Saya juga ingin menjunjung kasih terhadap citah ucapan Seri Paduka Baginda dalam merasmikan Dewan kita yang lalu. Datuk Yang Ketua, setelah Simpang Ranggam keluarkan kenyataan dalam Dewan ini bahawa terdapat akaun-akaun yang tersimpan nun jauh, bukan saja di beberapa negara Eropah tetapi juga di Israel, maka kita membuat search tentang apa yang beliau laporkan, bahawa beliau dapat maklumat dari Wikileaks. Search yang kita lakukan selama 2 hari 2 malam, tak jumpa. Sebab itu kita bawa usul supaya Simpang Ranggam tarik balik. Dan nampaknya Simpang Ranggam juga tidak berbuat demikian. Yeah. Saya nak minta Simpang Ranggam untuk ulang ayat tersebut di luar. Kerana jangan dilindungi oleh kekebalan di sini. Sebab kita rasa ini suatu yang serius diucapkan oleh seorang ahli parlimen di parlimen. Yang kedua, Simpang Ranggam juga menyebut bahawa dengan memetik apa yang tersiar oleh akhbar, kononnya Yusuf Kala yang menyebut tingkah laku Ketua Pembangkang yang beria-ia sangat kononnya untuk menjadi Perdana Menteri. Kita juga menghubungi pejabat Yusuf Kala dan di tangan saya ada jawapan daripada Yusuf Kala yang mengatakan bahawa dia tidak pernah ditemuduga, malah dia telah menghantar 4 pucuk surat bantahan kepada CEO Berita Harian, Ketua Pengarang Berita Harian, Eksekutif Berita Harian dan Ketua Pengarang Kumpulan. Sebab itu, sekali lagi saya nak sebut di sini bahawa on record kita minta supaya mungkin menteri yang bertanggungjawab tentang penerbitan menyiasat sama ada betul-betul temuduga tersebut dilakukan ataupun ini satu fitnah yang besar terhadap ahli parlimen yang juga ketua pembangkang dalam parlimen ini. Datuk Yang Ketua, saya juga nak bergenjak ke situ. Kenapa Black 505, himpunan Black 505 kita adakan? Rata-rata kita mendapat rungutan daripada rakyat yang telah menjadi pengundi, malah di tempat saya apabila pegawai-pegawai dan anggota tentera mengundi. Mereka bawa sabun Exion dan basuh depan saya. Dia tengok, dia tu keluar semua. Jadi sebagai pemimpin, apa yang kita buat? Adakah kita duduk diam ataupun kita bawa ke petition atau kita buat apa? Kita kena jelaskan kepada rakyat bahawa SPR telah melakukan kesalahan. Satu rukun kepada akta. Sepertilah rukun sembahyang lah kalau kita tak baca Fatihah. Sebab itu dalam dewan ini juga kita tubuhkan select committee. Ahli-ahli select committee terdiri daripada BN dan juga Pakatan Rakyat. Mereka telah pun bukan saja menjelajah ke seluruh negara, malah keluar negara untuk melihat bagaimanakah proses dakwat kekal yang sepatutnya kekal ini berlaku. Dan kita bentang dalam parlimen ini. Dan di antara perkara yang kita setuju ialah supaya harus ada satu proses untuk mencalik jari pengundi. Tujuannya untuk tidak berlaku penipuan. Tujuannya. Saya rasa dalam kes ini pekan juga tidak boleh disalahkan. Kerana bila dia beri tanggungjawab kepada SPR dengan peruntukan yang besar, sepatutnya SPR, pengurusi dan seluruh ahli panel mengambil tanggungjawab tersebut. Ambil tanggungjawab tersebut. Jangan berdolak dalih kami tidak akan berhenti. Sebab itu bila SPR menjawab secara amat negatif, kita tidak ada pilihan lain untuk turun ke bawah. Menceritakan kepada rakyat bahawa lihat, SPR main game. SPR telah terlibat dalam politik. Sepatutnya sebagai orang yang diamanahkan oleh Duli Yang Mulia Agung, dilantik sebagai ahli panel, harus menjadi orang yang tengah. Dan parlimen memberikan hak dan kuasa untuk mereka untuk takbirkan simple dakwat yang kekal. Tapi tidak dilakukan. Sebab itu kita jelajah 14 tempat, 14 kawasan dan kemuncaknya ialah di Padang Merbuk. Bukan untuk menjatuhkan kerajaan dan tidak ada langsung niat kita untuk jatuhkan, kerana kita semua yakin bahawa untuk maju ke hadapan, untuk menjadi sebuah negara yang maju, kita tak boleh ke jalan raya menjatuhkan kerajaan secara anarki. Tidak.
Sebab itu berkali-kali Pakatan Rakyat sebut, kita akan terus memilih pilihan raya. Tetapi kita juga harus menegur dan mengambil tindakan terhadap SPR yang amat-amat tidak efisien dan bagi kita telah pun berlaku curang. Sebab itu tuntutan Black 505, simple saja. Apa dia tuntutan kita? Kita tidak pernah letakkan dalam tuntutan kita bahawa kerajaan letak jawatan. Tidak. Kita kata SPR, pengurusinya letak jawatan. Timbalan pengurusi dia letak jawatan. Dan 5 ahli panel yang lain harus bertanggungjawab dan letak jawatan. Itu saja tuntutan kita. Yang kedua, kalau ada kawasan-kawasan yang kita rasakan diragui, kita buat pilihan raya semula. Dan yang ketiga, kalau ada persempanan semula dilakukan oleh SPR, hentikan dahulu. Kerana kita kata, kalau sekiranya SPR dah letak jawatan, kita minta supaya SPR yang baru ditubuhkan dengan persetujuan semua pihak. Pihak kerajaan, pihak Pakatan Rakyat dan NGO-NGO yang ada interest dalam ini. Itu saja yang kita minta. Tetapi nampaknya SPR langsung tidak ambil tingkat. Dan kononnya mereka tidak boleh dipecat. Memang mereka tidak boleh dipecat kerana mereka dilindungi oleh akta. Tetapi sebagai orang yang bertanggungjawab, jangan alihkan pandangan ini kepada kerajaan. Sepatutnya mereka orang yang bertanggungjawab dan resign dengan penuh hemah dan bergaya. Itu yang kita minta. Itu yang betul. Saya gerak ke tempat saya lah. Ya. Lagi 3 minit. Terima kasih Dr. Ya. Di Sungai Petani ada 2 isu yang besar. Sementara pada tahun 2020 insya-Allah Sungai Petani akan ada 550,000 penduduk, 500,000. Dan saya tengok 2 perkara yang saya nak sebut betul-betul. Yang pertama ialah seperti juga berlaku di Sibu, Putatan dan lain-lain tempat. Mesin kuda ni, dia tumbuh bukan sebagai cendawan lah. Saya ingat macam lalang lah. Jadi walaupun kita bincang dengan PBT, tetapi nampaknya syndicate ni terlalu luas, terlalu besar untuk dihandlekan oleh PBT. Sebab itu saya minta Menteri Dalam Negeri melihat ini bukan sebagai piecemeal. Ini melihat sebagai isu yang besar untuk kita selamatkan anak muda kita. Apa yang berlaku untuk betul kawasan saya, kawasan yang urban dan suburban ini. Yang pertama, anak-anak Melayu yang pertama terlibat dalam mesin kuda ni daripada pagi sampai malam. Saya tak tahu sekolah dia pergi tak pergi. Yang kedua, ayat ketum. Seperti Syed pun kata, banyak yang kata di Kedah, ayat ketum. Dan yang ketiga, lumba haram. Sampai polis pun give up lah. Ini anak Melayu. Berapa jumlahnya? 94%. Saya tak jumpa lagi seorang anak Cina ataupun anak India yang bersama-sama dengan puak-puak yang race ni. Tak jumpa. Ya. Yang kedua ialah tentang Puspakom. Saya rasa waktunya telah tiba. Daripada Puspakom monopoli urusan untuk melihat kaitan lori-lori ni. Saya rasa masanya telah tiba, kita ikutlah contoh negara lain. Seperti di Great Britain untuk kita. Di Britain dia akan gazetkan, dia akan kenal pasti kedai-kedai ataupun bengkel-bengkel yang besar. Dan mereka ni uruskan dengan urusan pihak MOT, Ministry of Transport. Tetapi di Malaysia ni, saya tengok di Sungai Petani itu, orang beratur selepas subuh. Lorinya dengan lepas itu kadang-kadang Puspakom pula failkan mereka. Ini bukan kerana enjin lah, brake, kerana cat. Jadi mereka datang mengadu pada saya. Ya, gulung. Sebab itu saya rasa kementerian harus lihat bahawa ini ialah sementara ada pihak yang akan mendapat keuntungan daripada Puspakom ini. Ya. Tapi saya rasa adalah tiba masanya untuk kerajaan untuk melihat supaya memberikan kemudahan kepada rakyat. Terima kasih, saya aku dengan perintah. Terima kasih. Terima kasih Sungai Petani.